Pemain daripada Piala Asia 2023 dan pemain skuad bawah 23 tahun negara antara yang berada dalam senarai 33 nama dipanggil menyertai kem latihan Pusat Harimau Malaya pada 8 Mac ini. Ia sebagai persediaan menghadapi perlawanan kumpulan D pusingan 2 kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027. Berdasarkan senarai nama tersebut, Ketua Jurulatih Kebangsaan Kim Pan Gon memanggil 21 daripada 26 pemain yang beraksi pada Piala Asia 2023 di Qatar Januari lalu. Kem latihan pusat kali ini juga meriah dengan 12 pemain baru yang dipanggil, antaranya penjaga gol Suhaimi Hussein, Azam Azmi Murad dan Safwan Mazlan dari Terengganu FC. Malaysia dijadual menentang Oman di Muscat pada 21 Mac dan di Bukit Jalil pada 26 Mac. Sebuah kereta berjenama luar negara menanti atlet negara yang berjaya memenangi pingat pada Sukan Olimpik 2024 di Paris. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata pihaknya telah menerima tawaran daripada syarikat kereta tersebut yang berminat memberi ganjaran kepada atlet cemerlang. Sebenarnya dalam persiapan untuk Road to Goals Paris, kita telah mula menerima tawaran daripada satu syarikat yang menawarkan kereta, untuk atlet kita. Pada masa sama, Hannah turut berharap syarikat tempatan tampil memberi ganjaran kepada atlet yang mengharumkan nama negara di Paris 2024. Ketika ini, Kementerian Belia dan Sukan menerusi skim hadiah kemenangan sukan menawarkan ganjaran wang tunai RM1 juta kepada pemenang emas Sukan Olimpik. Persediaan menghadapi Sukan Olimpik 2028 kini telah pun bermula menerusi program Fast Track yang diperkenal oleh Majlis Sukan Negara MSN. Menurut timbalan Ketua Pengarahnya, Jeffrey Ngadirin, program tersebut diwujudkan untuk menjayakan misi memenangi pingat emas pada Tamasya Los Angeles 2028. Jelas beliau, program Fast Track bakal disertai atlet muda berbakat yang berumur 16 hingga 25 tahun dan berpotensi meraih emas pada Sukan Olimpik 2028. Kriteria yang kita letakkan ini adalah bagi mereka kita mewujudkan satu kelompok atlet muda ke arah Tamasya Sukan Olimpik di Paris, di LA nanti pada tahun 2028. Dan jumlah ini bukan akan tambah selepas Paris, selepas kita mendapat lebih ramai atlet muda yang memiliki ranking 20 terbaik dunia. Setakat ini, 6 atlet sudah berada dalam senarai program Fast Track iaitu 2 daripada sukan terjun dan 4 atlet squash. Bekas pengendali Selangor FC, Tan Cheng Ho, bakal menjadi tumpuan dalam saingan Liga Thailand. Jurulatih tersebut kini sah menyertai kelab bola sepak Liga berkenaan, Polistero FC. Kelab tersebut mengumumkan pelantikan Cheng Ho sebagai ketua jurulatih menggantikan Yong Warawut Sri Maha yang kini menggalas tugas sebagai presiden teknikal. Perkembangan baru itu sekaligus menjawab desas-desus berhubung hasrat Cheng Ho membimbing sebuah kelab di negara Gajah Perang selepas tidak lagi bersama Selangor FC. Tempat Cheng Ho bakal diisi Nizam Jamil selaku ketua jurulatih sementara. Sejak dilantik pada September 2022, Cheng Ho telah membantu Selangor FC muncul naib juara Piala Malaysia 2022 dan Liga Super 2023. Baik, perkembangan sukan permotoran, JDT Racing Team menyasarkan kedudukan podium dalam saingan Asia Road Racing Championship ARRC musim ini. Pelumbanya Hafiz Syahrin Abdullah akui dia dan pasukan perlu membuktikan kemampuan dalam kejohanan antarabangsa yang serba kompetitif itu. Bila saya beralih di Championship Asia Road Racing, ramai mengatakan saya macam step down, but this starter for me and JDT go together. It's not only individual one person going forward. It's because without the team, I also not be here or will be in the top.
Hafiz bakal berentap dalam kategori ASEAN Superbike ASB 1000 yang dijadual bermula di litar antarabangsa Chang Buriram, Thailand pada 15 hingga 17 Mac. Menjelang Sukan Malaysia Sukma ke-21 di Sarawak pada Ogos ini, 10 emas menjadi sasaran kontingen Perlis pada tamasya yang dijadual berlangsung 17 hingga 24 Ogos. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli berkata sasaran tersebut mampu direalisasikan menerusi sukan silat, taekwondo, berbasikal, petang dan bowling padang. Tambah beliau, setiap atlet Perlis telah ditanamkan dengan semangat untuk mengharumkan nama Perlis. Pada Sukma 2022 di Kuala Lumpur, menyaksikan Perlis membawa pulang 6 pingat emas, 7 perak dan 10 gangsa. 20 pasukan berentak merebut kejuaraan Liga Bowling RTM. Piala Pusingan Ketua Pengarah Penyiaran 2024 anjuran Kelab Sukan dan Rekreasi RTM Angkasa Puri. Menurut pengerusi kelab, Puteri Juliana Yaakob, liga berkenaan dianjurkan atas permintaan tinggi kaki tangan RTM. Mungkin tahun ini kita buat dia Angkasa Puri dulu, lebih kepada penglibatannya lebih kepada kaki tangan RTM di Angkasa Puri. Tapi kemungkinan harapan saya kalau boleh tahun-tahun hadapannya kita akan open untuk kaki tangan RTM di semua negeri. Sementara itu, pengurus pasukan bowling RTM Mayor Muhammad Noriman Abu Hassan Syari berharap penganjuran liga ini mampu mencungkil bakat baharu sekaligus dapat mewakili RTM di peringkat seterusnya. Pada mulanya hanya 6 pasukan saja, tapi selepas kita buat lebih banyak iklan jadi 20 pasukan. Antara tujuannya saya adakan juga adalah untuk mengeratkan lagi hubungan supaya kita lebih kenal dengan staf-staf yang bekerja dan juga untuk mencungkil bakat baru supaya boleh diketengahkan untuk pergi ke pertandingan yang mewakili jabatan. Sekian berita perdana dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.